Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi sambung pengajian kita. Cuma pada malam ini kita tangguh dulu pengajian kitab hadis kita untuk kita mengambil peluang kesempatan membahaskan ataupun menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita yang mengaji. Di antaranya tentang hadis 5353. Kebetulan selepas pengajian semalam ada sahabat baca hadis ni tentang lubuk pahala berkahwin dengan janda. Itu soalan, itu tajuknya. Lubuk pahala berkahwin dengan janda. Jadi sebenarnya poster ataupun iklan ni dah berlalu beberapa tahun. Hasil daripada salah faham terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selain daripada viral dalam Facebook dan WhatsApp, sebahagian daripada penceramah juga menjadi dalil hadis yang kita akan baca ini, hadis 5353 ini, untuk menggalakkan orang kahwin dengan janda. Cuma bila masa minum-minum semalam, bila sebut, ada sahabat kita sebut lubuk pahala, dia kata ni, saya pun teringat masa mengaji hadis dulu. Pertamanya, hadis ini dia bukan faham macam tu. Bukan masalah berkahwin dengan janda. Kerana dalam Sahih Bukhari diletak di bawah tajuk Kitabun Nafaqat, kitab yang berkaitan dengan nafkah, bukan kitabun nikah. Tang tajuk tu pun kita boleh faham. Itu yang pertama. Dan bertentangan dengan hadis, bila sahabat beritahu kepada Rasulullah tanya dia, kamu dah kahwin ke belum? Dia kata dah kahwin. Kahwin dengan siapa? Dia kata kahwin dengan janda. Lalu Rasulullah kata, halan bikran, kenapakah kamu tak kahwin dengan anak dara? Jadi bercanggah dengan hadis yang disebut semalam tu. Maknanya macam Rasulullah menggalakkan kahwin dengan janda. Itu bagi perkahwinan yang pertama disuruh ambil anak dara. Kedua, ketiga tu terpulanglah. Jadi hadis itu bukan bermaksud sebagai suatu galakan. Kita tengok hadis tu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Yahya bin Qaz'ah, haddatsana Malikun an Thawr bin Zaidin an Abil Ghaibi an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskina kal mujahidi. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila as-sha'imin nahar. Dia kata orang yang berusaha, maknanya memberi pertolongan atas janda dan juga miskin. Selepas perkataan armalah dikaitkan dengan miskin, seumpama orang yang berjihad di waktu dia berjihad pada jalan Allah dan berqiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Kita tengok sa'i di sini apa maksud? Sebab dalam Al-Quran pun ada sebut perkataan sa'i. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Sa'i maknanya usaha, kerja, bantu, tolong, itu makna sa'i. Sebab tu kalau kita tengok dalam Irsyadus Sari, bagaimana pengarang kitab ini sebut, as-sa'i alladhi yadhhabu wa yaji'u fi tahsili ma yunfiquhu alal mar'ati yakni armalah.
Maknanya orang yang pergi datang. Maknanya ulang alik lah. Memberi bantuan kepada armalah, maknanya janda. Sa'i di situ bukan kahwin. Orang yang pergi bagi pertolongan, macam ayat Quran yang kita baca tadi kan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu dapat melainkan apa yang diusahakan. Dan kalau kita tengok di dalam Umdatul Qari, Mullah Ali Qari sebut apa makna sa'i? Hadis yang sama juga, hadis 5353. Dia kata inna sa'iya 'alal armalati huwa allazi yas'a. Iaitu orang yang berusaha li tahsilil nafaqati 'alal armalah. Menghasilkan nafkah kepada janda. Allati la zawjalaha, yang tidak ada suami. Itu maksudnya. Jadi lepas dengar penjelasan ni, orang duk viral dalam WhatsApp ke dalam Facebook, jangan kempen kahwin dengan janda. Kalau nak kahwin dengan janda itu cerita lain. Bukan ada kaitan dengan hadis ni. Kalau dia nak kempen, jangan baca hadis ni. Sebab tak ada kaitan langsung. Sebab ulama-ulama hadis, dia memasukkan hadis ini, meletakkan hadis ini di bawah tajuk apa dia? Tajuk nafkah, bukan di dalam kitabun nikah. Dia rasa wadih, jelas dengan penerangan pada malam ni. Maknanya soalan yang sama tak perlu dibangkitkan lagi. Yang kedua, semalam kita bincang tajuk apa semalam kita mengaji semalam dalam Sahih Bukhari. Dah tak ingat? Tidur sekejap kan? Ittijak. Tidur selepas sembahyang sunat qabliyah subuh. Itu tajuknya kan? Tiba-tiba ada soalan semalam dalam ruangan komen tu, orang tanya, dia ni akan kemukakan dalil-dalil yang Allah Ta'ala atas arash yang diambil daripada geng-geng dia lah. Ulama-ulama yang sealiran dengan dia seperti Aziz bin Bas, Syekh Nasruddin Albani, siapa lagi dia sebut semalam, Syekh Utsaimin, dan ulama-ulama yang sewaktu dengannya yang dicot sebagai Wahabi. Sebenarnya tak kena dengan tajuk yang kita bahas malam. Cuma penjelasan secara ringkas. Sebab benda tu dah banyak kali kita ulang. Adapun penerangan dan penjelasan saya yang menceritakan tentang akidah salaf yang mengatakan Allah Ta'ala di atas arash, saya tak ambil langsung perkataan Albani ke, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Aziz bin Bas, Saleh Utsaimin, dan ulama-ulama yang dituduh sebagai Wahabi. Saya ambil daripada perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam Mullah Ali Qari di dalam kitab Umdatul Qari, dan beberapa ulama yang lain yang berpegang dengan akidah salaf. Jadi soalan dia tu tak kena-mengena lah, tak betul lah. Andaian dia kata saya ambil daripada ulama yang dituduh sebagai Wahabi, tak betul. Tak apa, yang tu tak perlu saya jawab dengan panjang, kerana telah kita memberi penjelasan, huraian, tafsiran yang agak panjang di dalam berpuluh-puluh siri tentang penerangan tentang masalah akidah, perbezaan akidah salaf dan juga akidah khalaf. Cuma pada malam ini apabila ada seorang sahabat hadiahkan saya buku ini, Akidah Islam Manhaj Salaf, yang dikarang oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Lalu diminta saya membuat ulasan terhadap buku ini. Saya pun bacalah. Tak habis lagi, tapi banyak dah saya baca, dan saya tengok tajuk-tajuk yang dibahaskan dalam kitab ini sangat menarik. Dan saya nak kempen sahabat-sahabat supaya beli buku ini. Buku dia tajuk apa dia? Akidah Manhaj Salaf. Ini kalau kita nak faham akidah salaf betul-betul, memang boleh dapat maklumat dalam buku ini. Sebab sebahagian orang dia memahami salaf, mempelajari akidah salaf melalui kitab-kitab khalaf ataupun kitab-kitab Asy'ariyah. Sebab tu dia tidak dapat memperolehi maklumat yang betul, maklumat yang tepat tentang akidah salaf. Kalau kita nak buat satu kajian, nak faham betul-betul akidah salaf ni, dia memerlukan banyak bacaan. Buku-buku yang terlalu banyak, berpuluh-puluh buku, berpuluh-puluh kitab. Sebagaimana yang saya pernah bentangkan sebelum ini. Jadi tuan-tuan, dengan tuan-tuan beli buku ini satu, merangkumi berpuluh-puluh buku yang menceritakan tentang akidah salaf.
Jadi tuan-tuan baca buku ni. Saya baca sikit di antara tajuk-tajuk yang dibahaskan dalam buku ini, sumber yang selamat. Jadi akidah kita ni nak kena selamat. Sebab dia satu pegangan, satu dasar, satu prinsip di dalam keimanan kita. Mesti mengambil daripada sumber-sumber yang betul. Sumber yang betul, sumber yang selamat, sumber yang tepat, sumber yang sahih. Sebab dia masalah akidah. Jadi akidah salaf ini adalah bersumberkan kepada sumber yang betul dan tepat, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dibahas dalam buku ini. Yang kedua, penyerahan diri kepada Allah dan Rasul. Di dalam masalah akidah, serah kepada Allah dan Rasul. Sebab dia termasuk di dalam perkara apa? Perkara yang gaib, tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah Ta'ala. Tidak ada ruang bagi akal fikiran kita untuk celah, untuk kita membuat andaian Allah Ta'ala macam ni kot, macam ni kot, macam ni kot. Sebab itu wujudnya berbagai-bagai agama, dan setiap agama dia ada pegangan yang tersendiri tentang keyakinan kepada Tuhan dia. Agama A macam ni, Tuhan dia macam ni. Agama lain pula, agama B pula, Tuhan dia macam ni. Agama yang lain pula macam ni pula. Sebab apa? Dia gunakan akal untuk menentukan bagaimana nak mengenal Tuhan. Tetapi berdasarkan akidah salaf, dia tidak ada ruang akal untuk celah. Kita serah kepada Allah dan Rasul. Masalah akidah, di antara perkara yang dibahaskan di dalam akidah ini tentang zat dan sifat Allah. Siapa lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah Ta'ala sendiri? Kalau daripada kalangan manusia, siapakah yang lebih tahu tentang sifat dan zat Allah daripada Rasul? Jadi dalam buku ini menceritakan penyerahan diri kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita ambil dalil daripada Quran dan hadis yang menceritakan tentang sifat Allah dan juga zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sanad bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in dan imam-imam yang terkemuka. Orang yang berpegang kepada akidah salaf ni, salah satu contohnya akidah salaf ni apa dia? Yang kata Allah Ta'ala atas aras tu kan, pegangan itu sampai kepada Rasulullah, tidak terpotong. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Al-Arshu yang dikarang oleh Imam Zahabi dan beberapa kitab yang lain, Imam Baihaqi Al-Asma' wa Sifat. Sanad dia, pegangan itu, pendirian itu sampai Rasulullah. Yang kata Allah Ta'ala tak bertempat ni sampai Rasulullah tak? Allah Ta'ala tak bertempat kan? Dulu dikatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Lepas tu orang tanya balik, kalau di mana-mana dalam jamban boleh, di bawah tapak kaki manusia boleh, di mana-mana. Lalu dia tukar pula, tak bertempat, sebab tempat itu makhluk. Jadi sanad itu tak sampai Rasulullah. Bukan Rasulullah, tak sampai pun kepada para sahabat, yang sahabat pegang begitu. Dan tak sampai pun kepada tabi'in, yang tabi'in pegang begitu. Dan tak sampai pun kepada imam 4 yang terkemuka, yang Rasulullah, yang Allah Ta'ala tak bertempat, tak sampai. Tetapi pegangan salaf, di antaranya pegangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas daripada arasy, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keistimewaan yang dibahas di dalam buku ini. Dan yang keempat, jelas dan terang, tak ada andaian. Allah Ta'ala begini. Kerana bila tafsir ayat ni, maksud dia kena takwil macam ni. Tak ada. Apa yang disebut dalam Quran hadis itu jelas. Sebab tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk apa? Bukankah untuk difahami dan hasil daripada faham untuk kita beramal dengan Quran? Ini yang masalah ni. Ayat ni tak boleh difahami, dia kena takwil. Kita dah jelas, kita dah bahas syarah dengan panjang masalah takwil ni. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari jilid yang ke-13. Jadi orang yang kata wajib takwil ni kena dengar dan kena baca kitab tu. Saya mula-mula saya baca dalam kitab Hujjatullahil Balighah, Syah Waliullah Al-Kandahlawi. Tetapi ibarat teks ataupun matan dia tak penuh. Bila saya tengok dalam Fathul Bari jelas. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan supaya Rasul menyampaikan agama Islam. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan daripada Tuhanmu wahai Rasul. Okey. Yang pertama Allah Ta'ala suruh sampaikan. Rasulullah pun sampailah. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, termasuklah bab akidah lebih-lebih lagi, penyampaian itu secara sempurna dan lengkap tanpa ada sebarang yang tercicir ataupun tertinggal. Kerana Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu dah lengkap. Dalam hadis Rasulullah tidak mentakwilkan mana-mana ayat Quran yang berkaitan dengan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan takwil tidak wajib. Harus sahaja, janganlah tak wajib. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani kata tidak dinakalkan daripada Nabi dan juga para sahabat yang mereka takwil tentang sifat Allah. Jadi kesimpulannya takwil ini harus sahaja. Dia bukan satu benda yang wajib. Jadi akidah salaf juga bersih daripada kekacauan dan kekeliruan. Terang jelas. Tak ada terlibat bercampur aduk dengan akidah falsafah. Dan pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap takwil. Saya tak boleh nak syarah panjang lah. Aku tidak, tuan-tuan tak belilah buku ni. Tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan beli buku ni. Bagaimana pendirian ahli sunnah wal jamaah tentang takwil. Tangan, takwil dengan apa? Kuasa. Mata dengan penglihatan ataupun ilmu. Apa dia lagi? Istawa dengan makna istawla. Ahli sunnah wal jamaah ni, ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan kepada akidah salaf, mereka tak takwil begitu. Sebab apa? Bila dikata takwil, ayat itu tidak boleh difahami secara zahir, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu maknanya salah lah. Rasulullah tak faham tentang sifat-sifat Allah. Sahabat pun tak faham. Sebab nak kena takwil baru faham. Yang kedua, mereka mengatakan pendirian ulama salaf ini tafwid. Tafwid ini serah makna kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa khalaf lebih faham daripada salaf tentang Quran dan hadis dan juga tentang sifat-sifat Allah. Quran dan hadis ni siapa lebih faham? Salaf ke khalaf? Yang terdiri daripada para sahabat, tabi'in, siapa lebih faham? Mereka lebih faham. Sebab itu mereka bukan tafwid sifat-sifat Allah. Mereka isbat, mereka terima. Adapun yang tafwid serah adalah kafiat. Sebagaimana soalan yang dikemukakan kepada Imam Malik dan jawapan kepada soalan yang ditimbulkan itu. Bila Imam Malik dia tengah berceramah di dalam majlis ilmu, tengah mengajar, datang seorang lelaki tanya. Dia kata Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia kata, wahai Syekh, kaifa istawa? Bagaimana istawa? Kafiat istawa. Dia tak kata ma makna istawa. Nampak? Jadi Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumum. Istiwa itu maknanya diketahui. Di sudut bahasa Arab diketahui. Hasil daripada jawapan Imam Malik ini, hadirin sekalian, menunjukkan para sahabat bukan dia tak tahu makna maklum. Yang mereka tak tahu kafiat. Menunjukkan salaf dia isbat, bukan salaf serah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab khalaf, kitab-kitab yang bahas sifat 20 ni, salaf serah. Salaf ni macam tak reti apa. Salaf ni tak reti Quran, tak reti tentang sifat Allah, mereka lebih kenal tentang sifat-sifat Allah. Jadi perbahasannya disebut dengan panjang lebar dalam kitab ini, tuan-tuan kena baca. Dalil batalnya mazhab tafwid. Di antara perbahasan yang dikemukakan dalam buku ini, terbatalnya pegangan tafwid. Serah. Maknanya seolah-olah Allah Ta'ala turun Quran ni tak nak bagi orang faham. Tangan tak tahu. Macam untuk seorang Tok Guru tu lah. Dia pejam mata. Dia tak tahu salah pejam mata, dia kata. Dia rasa salah ni tolong macam dia. Dia duk rasa salah ni tolong macam dia. Istawa salah pejam mata, dia tak tahu. Ya, salah tak tahu. Dia lebih reti pada salah. Salah lah yang lebih faham Al-Quran.
Sebab itu Rasulullah kata khairul qurunil qarni. Sebaik-baik kurun dan zaman-zaman aku, bukan sahaja zaman di sudut kekuatan iman, kekuatan hubungan dengan Allah, kekuatan ilmu juga. Mereka lebih hebat. Ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi sendiri. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat dalam semua perkara, dalam semua bab. Jadi itulah sedikit maknanya penerangan perbahasan mukadimah tentang perbahasan yang dimuatkan di dalam buku ini. Jadi saya rasa nak buat daurah buku ni, tapi makan masa lah, tebal kan? Tebal, mungkin bertahun-tahun baru habis kot. 2-3 bulan ke? InsyaAllah kita akan bahaskan kerana sangat menarik. Untuk memahami akidah salah yang sebenarnya, tuan-tuan tak perlu baca berpuluh-puluh kitab. Padan dengan buku ni. Alhamdulillah. Jadi saya duk pakat dengan Ustaz Maisan ni dah lama nak tulis buku ni. Buku yang berkaitan dengan akidah ni. Dah beberapa tahun dah duk rancang. Tak jadi-jadi dan tak siap-siap. Ada saja halangan yang datang untuk kita siapkan sebuah buku yang berkaitan dengan akidah. Jadi sebelum siap buku kami ini, tuan-tuan padan dulu untuk baca buku ini. Untuk memahami akidah salah yang sebenarnya macam mana. Ada pun akidah salah yang diambil daripada buku-buku khalaf dan sifat 20 itu tak betul. Itu andaian mereka sahaja. Salaf, mereka mempunyai suatu pendirian, satu pegangan yang sangat jelas. Berdasarkan kepada Quran dan hadis, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takwil. Pegang kepada zahir ayat. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.